Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat bertemu kembali. Yang saya hormati sahabat saya Tuan Ghazali Arifin, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SMK Pangkalan Permatang Kuala Selangor, guru-guru yang hadir pada pagi ini ya. Hari ini saya akan memperkenalkan, saya akan berkongsi saya akan berkongsi maklumat tentang Bahasa Melayu Kertas 2 KSSM 2021. Baiklah. Yang pertama sekali, kertas ini mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Masa untuk murid menjawab ketiga-tiga bahagian ini ialah 2 jam 30 minit. Bagi murid yang cemerlang, masa selama 2 jam 30 minit ini sudah pasti tidak cukup ya. Bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa, ada 5 soalan. Kemudian bahagian B, soalan pemahaman, ada 3 soalan, 35 markah. Kemudian bahagian C ialah rumusan. Markah yang diperuntukkan 30. Baik, bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama, bahagian A bahagian A. Bahagian A, soalan yang pertama ialah morfologi. Apabila kita sebut morfologi dalam minda murid, terbayang apa? Itu yang penting sekali. Kalau kita sebut morfologi, murid tak nampak apa-apa, memang mereka tak faham. Jadi kita sebagai guru perlu kita bantu murid supaya memahami konsep morfologi. Morfologi ini adalah pembentukan perkataan ya, bentuk apa ni macam mana perkataan terbentuk. Baik. Morfologi ada 2 bidang, iaitu ada 2 perkara yang perlu diketahui. Yang pertama, golongan kata. Yang kedua, bentuk kata. Apabila kita sebut golongan kata, dalam minda murid mesti terbayang 1, kata nama. 2, kata kerja. 3, kata adjektif. 4, kata tugas. Kita nak murid terbayang 4 perkara ini apabila kita sebut golongan kata. Sama juga halnya kalau kita sebut bentuk kata. Bentuk kata bermaksud dalam minda murid terbayang kata tunggal, kata terbitan, kata ganda, kemudian kata majmuk. Kata majmuk. Baiklah. Jadi sama juga halnya kalau saya sebut kata nama, murid mesti tahu kata nama tu apa. Kalau saya sebut kata kerja, murid kena tahu kata kerja tu apa. Kalau saya sebut kata adjektif, murid kena tahu kata adjektif tu apa. Kalau saya sebut kata tugas, murid kena tahu kata tugas tu apa. Begitu juga kata tunggal, kata terbitan, kata ganda dan kata majmuk. Kalau perkara ini tidak diketahui oleh murid, mereka tidak boleh menjawab soalan 1 ni. Mereka tak boleh jawab. Oleh sebab itulah saya menyediakan modul yang dinamakan Morphotest supaya murid diajar tahap demi tahap, peringkat demi peringkat secara ansur maju supaya murid dapat menjawab soalan yang dikemukakan dalam SPM nanti. Baik. Kalau saya sebut katakanlah kata tunggal, kita nak murid kena tahu kata nama tunggal tu apa. Contoh kata nama tunggal Dewan. Ini kata nama tunggal. Kalau kata kerja tunggal, apa dia kata kerja tunggal? Kata kerja tunggal apa dia?
tidur. Tidur. Jadi murid kena tahu macam tu. Baik. Sekarang ni saya ambil satu contoh soalan ni. Saya ambil satu contoh soalan ni. Soalan ni panjang sebenarnya. Dalam peperiksaan SPM nanti separuh daripada ni saja. Lebih kurang banyak ni lah dalam SPM nanti. Tapi untuk tujuan pengajaran, saya berikan soalan contoh ni panjang lah. Okey. Baca petikan di bawah dengan telitinya dan senaraikan 4 kata kerja pasif berawalan ber. Kemudian anda dikendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan perkataan ini sebagai peribahasa atau kata nama khas. Katakanlah soalan ini cikgu nak kemukakan dalam peperiksaan pertengahan tahun atau dalam peperiksaan percubaan. Baik, soalan saya kepada cikgu. Cikgu dah ajar ke belum kata kerja pasif? Itu dia soalan saya. Cikgu dah ajar ke belum kata kerja pasif? Okey. Kalau cikgu belum ajar, cikgu tidak boleh mengemukakan soalan ini dalam peperiksaan. Okey, oleh sebab itu saya berikan satu contoh. Maksudnya sebelum murid menjawab soalan ini, murid kena belajar dulu kata kerja pasif. Baik, saya ambil satu contoh pengajaran untuk kata kerja pasif. Jadi lepas ni cikgu-cikgu akan ingatlah, sebelum aku mengajar ni aku kena ajar. Maksudnya murid-murid perlu faham. Kalau murid tak faham, tak bolehlah. Sebab murid belum belajar lagi. Okey. Baik. Saya kongsi cara pengajaran ayat pasif, kata kerja pasif. Okey. Cuba tengok. Dalam standard kandungan ada dinyatakan 5.2. Memahami dan menggunakan golongan kata yang sesuai. Apabila disebut golongan kata ni, wah, terlalu luas. Kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas. Sekarang ini dalam standard pembelajaran, golongan kata kerja. Golongan kata kerja ni banyak juga, luas juga. Yang pertama sekali, kata kerja aktif tak transitif. Yang kedua, kata kerja aktif transitif. Kata kerja transitif ni pulanya ada 2. Satu kata kerja transitif satu objek dan 2 objek. Kemudian satu lagi kata kerja transitif pasif. Okey, hari ini kita fokus pasif. Jadi dalam DSKP ada dinyatakan golongan kata kerja. Maksudnya kata kerja ni termasuk tak transitif, transitif, kata kerja pasif. Okey, sekarang cikgu mestilah memastikan murid telah memahami kata kerja pasif diri pertama, kata kerja pasif diri kedua, kata kerja pasif diri ketiga, kata kerja pasif berawalan ber, kata kerja pasif berawalan ter, kata kerja pasif dengan aplitan ke-an, kata kerja pasif dengan perkataan kena. Ini maklumat. Yang pertama, murid perlu mengetahui bahawa dalam bahasa Melayu terdapat 7 jenis kata kerja pasif. Kemudian, murid-murid juga perlu mengenal kata kerja pasif juga terdiri daripada kata kerja pasif tunggal, kata kerja pasif terbitan, kata kerja pasif ganda. Inilah yang saya katakan tadi, bentuk tadi itu, tunggal, terbitan,
ganda, majmuk. Contoh, kata kerja pasif tunggal, baca. Kata kerja pasif terbitan, peroleh. Kata kerja pasif ganda, diperkotak-katikkan. Kata kerja pasif majmuk, dianaktirikan. Tulis, berbasuh, war-warkan, diurus niaga. Tendang, terambil, dikucar-kacirkan. Kenal pasti, tangkap, ketinggalan, ditinggal-tinggalkan, dipertanggungjawabkan, jahit, alami, risik-risikkan, temu bual. Maksudnya, murid-murid cikgu pun boleh menyenaraikan kata kerja pasif tunggal, kata kerja pasif terbitan, kata kerja pasif ganda, kata kerja pasif majmuk. Minta setiap orang murid setiap murid tu kita pastikan seorang bagi satu ni, kata tunggal, kata terbitan, ganda, majmuk. Barulah mereka menguasainya cikgu. Saya tanya cikgu, pernah tak cikgu buat untuk anak murid cikgu? Katakanlah anak murid cikgu tu ada 30 orang. Kita bagi nombor 1 murid A, nombor 2 murid B, nombor 3 murid C, nombor 4 murid D, nombor 5 murid E, sampai 30 cikgu. Sampai 30. Pernah tak cikgu buat? Apabila cikgu buat begini, kemahiran murid untuk menguasai kata kerja mengikut bentuk tu dapat kita bina. Inilah cikgu saya katakan tadi. Jangan terlalu cepat tunjukkan soalan yang berformat SPM kepada mereka. Kalau cikgu susun RPH untuk mengajar, cikgu buat langkah macam tadilah. Ni langkah yang pertama. Ni langkah yang kedua. Okey, langkah yang ketiga. Cikgu ajar tak cara untuk mengenal kata kerja pasif? Jom saya tunjukkan macam mana nak kenal. Okey, kata kerja pasif diri pertama. 1, tiada awalan. Contoh, baca. Didahului oleh kata ganti nama diri pertama. Contoh, saya baca. Ini cara untuk mengenal kata kerja pasif, cikgu. Kita ajar kepada murid kita. Yang kedua, kata kerja pasif diri kedua. Yang pertama, tiada awalan. Contoh, baca. 2, didahului oleh kata ganti nama diri kedua, baca. Tanya murid, apakah perbezaan kata kerja pasif diri pertama dengan kata kerja pasif diri kedua? Senang aja. Kata kerja pasif diri pertama, rumusnya sama. Yang berbeza, didahului oleh kata ganti nama diri pertama. Kalau yang kedua, kata ganti nama diri kedua. Okey, yang ketiga pula, kata kerja pasif diri ketiga. Yang pertama, berawalan di. Contoh, ditulis. 2, diikuti oleh kata seni nama oleh. Yang ketiga, diikuti oleh kata ganti nama diri ketiga. Contoh, ditulis beliau. 4, kata seni nama oleh boleh digugurkan mengikut syarat yang dibenarkan. Contoh, dibeli oleh ayah semalam. Dibeli ayah semalam. Dibeli semalam oleh ayah. Betul. Dibeli semalam ayah. Salah. Barulah murid mengenal kata kerja pasif diri ketiga. Kemudian tanya lagi, kata kerja pasif kena. Okey, tiada awalan. Contoh, kena pukul. Lazimnya menunjukkan perbuatan yang negatif. Contoh, kena colek, kena tembak, kena ragut. Yang ketiga, perkataan kena boleh digantikan dengan awalan di. Contoh, kena ragut, kena tangkap atau ditangkap. Kemudian ber. Ni tadi, soalan tadi. Kata kerja pasif berawalan berjahit. Tidak boleh diikuti oleh pelaku. Contoh, pakaian itu belum berjahit oleh ibu. Pakaian itu belum berjahit. 3, awalan boleh digantikan dengan awalan di. Contoh, berjahit, berbasuh, dibasuh. 4, kata kerja pasif boleh diikuti oleh pelengkap atau penerang atau keterangan. Contoh, cincin itu bersalut dengan emas. Cincin itu bersalutkan emas. Kata kerja pasif berawalan Contoh, terambil, diambil. Lazimnya diikuti oleh kata seni nama dan pelaku diri pertama, kedua atau ketiga. Contoh, terambil oleh saya, terambil oleh kamu, terambil oleh mereka. Awalan boleh membawa maksud di.
Contoh, terambil, diambil. Lazimnya kata seni nama oleh tidak boleh digugurkan kecuali ada kata kerja pasif ter yang tertentu boleh menggugurkan oleh campur FN. Contoh, tembok itu terlanggar oleh lori. Betul. Tembok itu dilanggar oleh lori. Betul. Tembok itu terlanggar lori. Salah. Maksudnya oleh tidak boleh digugurkan. Kemudian, pintu itu telah terbuka oleh ayah sejak pagi tadi. Pintu itu telah terbuka oleh ayah sejak pagi tadi. Pintu itu telah terbuka sejak pagi tadi. Ini boleh digugurkan. 5. Kata kerja pasif ter hendaklah dibezakan dengan kata kerja pasif hendaklah dibezakan dengan kata kerja transitif ter. Contoh, lori ayah terlanggar tembok. Terlanggar ialah kata kerja transitif kerana ada objek iaitu tembok. Tembok terlanggar oleh lori ayah. Terlanggar ialah kata kerja pasif kerana diikuti oleh frasa oleh dan frasa FN, frasa nama. Kemudian kata kerja pasif kean. Berapitan kean. Contoh, kehausan, ketinggalan. 2. Bermaksud ditimpa oleh kata dasar. Contoh, kehujanan. Kata dasar hujan. Maksud ditimpa hujan. Kemalangan. Kata dasar malang. Maksud ditimpa malang. Kematian. Kata dasar mati. Maksud ditimpa hal mati. Kehausan. Kata dasar haus. Maksud ditimpa keadaan haus. 3. Jika perkataan tersebut hadir selepas KKT, maka perkataan itu bukan KKP tetapi kata nama terbitan kean. Contoh, dia mengalami kehausan. Dia kehausan. Kalau dia mengalami kehausan, kehausan tu kata nama. Kalau dia kehausan, kehausan tu kata kerja pasif. 4. Tidak boleh menjadi subjek ayat. Jika boleh menjadi subjek ayat, kean tersebut merupakan perkataan dui fungsi, iaitu sebagai kata nama dan juga KKP berapitan kean. Contoh, kehausan dirinya berlaku kerana dia kemalangan jalan raya. Kemalangan itu berlaku di hadapan kedai ayah. Itu kata nama. Lazimnya KKP berapitan kean menjadi inti predikat. Contoh, dia kehujanan. Beliau ketinggalan bas. Kamu ketagihan permainan dalam talian. Jadi kehujanan, ketinggalan, ketagihan itu inti predikat. Cikgu, apabila murid telah mempelajari ke semua ini tadi, sampai C tadi ni, barulah murid boleh menjawab soalan yang saya sediakan ni. Okey. Sekarang kita jawab soalan. Okey, sekarang kita jawab soalan. Barulah apabila kita dah mengajar semua tu cikgu, baru kita okey. Sekarang cikgu sebagai murid, boleh? Cikgu sebagai murid, cikgu jawab soalan ni, kemudian kemukakan jawapan di ruangan chat. Sekarang sebab sebelum cikgu mengajar murid, cikgu jadi murid dulu. Okey, baiklah. Teliti petikan ini, senaraikan 4 kata kerja pasif berulang ber. Kemudian bina 1 ayat. Okey, tapi saya tak nak cikgu senaraikan 4. Cikgu senaraikan 1 saja kata kerja pasif berulang ber, kemudian bina 1 ayat. Okey, kita nak tengok adakah ayat yang cikgu bina itu menepati ayat pada tahap SPM. Baiklah cikgu, sila mula cikgu dalam masa 2 minit saja cikgu. Sekarang 9.40, 9.42 kita berhenti. Okey cikgu, lagi 1 minit. Sila hantar jawapan dekat ruangan chatting.
Okey, masa dah tamat. Kita orang kita sayang kepada semua yang secara langsung atau tidak langsung mengambil pengajaran majlis pada hari ini, dan juga kepada sanak-saudara sahabat-sahabat kita yang sayang mungkin sekarang berada ataupun sedang berjuang melawan dan Okey. Nampaknya tak ada seorang pun yang menghantar jawapan. Tak ada seorang pun yang menghantar jawapan. Adakah cikgu masih bersama saya? Adakah cikgu semua mengikuti kursus yang saya sampaikan ini? Okey, alhamdulillah ada 2 orang yang menjawab. Ada 2 orang menjawab. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Siapa yang menjawab? Terima kasih banyak-banyak. Dia macam ni cikgu, kalau cikgu buat kelas online kan, kelas dalam talian atau PDPR. Kalau anak murid cikgu tak bagi respon ketika cikgu mengajar, agak-agak macam mana rasa cikgu agaknya. Kita berkongsi, tapi saya tak ada masalah. Baiklah, saya akan berikan jawapan. Saya akan berikan jawapan. Okey cikgu. Senang saja. Jom kita tengok panduan. Okey, kita tengok panduan tadi macam mana kita ajar murid, macam mana kita ajar murid untuk menguasai kata kerja pasif ber. Tengok jadual tadi. Ni dia. Yang pertama, berawalan ber. Yang kedua, tidak boleh diikuti oleh pelaku. Yang ketiga, yang penting yang ketiga ni. Awalan ber boleh digantikan dengan awalan di. Ni dia. Awalan ber boleh digantikan dengan awalan di. Okey. Baik. Sekarang kita tengok jawapan. Kita tengok jawapan. Kita tengok soalan tadi balik. Tangan kanannya yang berbalut itu, okey, berbalut. Boleh tak dibalut? Tangan kanannya yang dibalut itu, boleh. Menyukarkannya untuk bekerja. Okey, kita ambil bekerja ni, boleh ke tidak? Ini pengganggu ni pengganggu, boleh ke tidak? Bekerja, dikerja boleh tak? Tak boleh. Jadi tak boleh kita letak merah. Jadi kita ajar budak ni kemahiran banding beza cikgu. Sebagai pengusaha kedai makan, sudah tentu banyak kerjanya tergendala. Sementara menunggu pekerjanya tiba, dia duduk termenung di sebalik kaunter. Tangan kirinya baik-baik sahaja, keadaannya itu menopang dagunya. Beralaskan timbunan. Sebenarnya beralaskan ni dia kata kerja tak transitif ya. Fikirannya menerawang. Dia terkenang peristiwa yang menyebabkan tangannya berkeadaan. Ini kata kerja tak transitif. Di keadaan tak boleh. 2 hari lepas, seorang lelaki yang tidak dikenali telah datang ke kedainya. Lalu membuat tuduhan yang tidak berasas. Berasas di asas. Salah. Sehingga berlaku dilaku. Salah.
Sehinggalah berlakunya pergaduhan secara fizikal yang telah menyebabkan tangan, oh salah ejaan ni, tangannya itu tersentuh. Dia mengeluh, kemanalah Razif? Belum juga datang. Banyak perkakasan belum berbasuh. Okey, berbasuh, dibasuh. Boleh ke tidak? Berbasuh, dibasuh. Boleh. Pinggan mangkuk serta sudu dan garpu juga belum bersusun. Bersusun, disusun. Boleh. Sampah yang semalam pun masih lagi bertaburan. Bertaburan, kata kerja tak transitif. Tidak lama kemudian pekerjanya Razif baru berusia di usia. Tak boleh. Ada satu tertinggal, mana tak nampak. Okay, saya ulang balik, tangan kanannya berbaloi itu sudah menyukakannya untuk bekerja. Telah 2 hari keadaannya begitu. Sebagai pengusaha kedai makan, sudah tentu banyak kerjanya tergendala. Sementara menunggu pekerjanya tiba, dia duduk termenung di sebalik kaunter, tangan kirinya yang baik-baik saja kerana menopang dagu peralatan terima surat yang belum, ni dia, berbaca. Yang belum berbaca. Ada 4, cikgu. Ada 4. Okey. Jadi, murid-murid cikgu mesti ada kemahiran banding beza. Caranya tadi tengok, berbalut, dibalut. Bekerja, dikerja, tak boleh. Melalui ilmu ini barulah anak murid cikgu akan dapat apa? Akan dapat menjawab soalan. Okey, ada jawapan saya tengok jawapan cikgu ni. Okey, jawapan cikgu Syuhada bagus, betul. Beralaskan ni sebenarnya bukan Kemudian ayat yang dibina, okey, Siti Haida. Cikgu Siti Haida, ayat yang dibina ini tidak menepati ayat untuk murid SPM jawapan yang dikemukakan oleh Cikgu Nur Syuhaida itu menepati SPM kerana ada kerana tu. Ayat luka pada kakinya belum berbalut lagi oleh paramedik. C itu mungkin kesilapan komputer punya hal. Kerana kelengkapan perbuatan tidak mencukupi. Okey, bagus Cikgu Syuhada. Itu cara SPM. Yang Siti Haida punya jawapan ayat tunggal. Okey. Baik. Itu yang pertama sekali Yang pertama sekali morfologi. Murid kena tahu. Murid kena tahu, murid kena kenal kata kerja pasti. Ini baru berawalan ber. Belum lagi berapitan ke an. Belum lagi awalan ter. Belum lagi kata ganti kata kerja pasti diri pertama, kedua, ketiga. Okey, jom kita tengok yang kedua. Yang kedua, soalan 2 tentang ayat. Okey, soalan 2 tentang ayat, tapi untuk ayat saya nak galakkan cikgu-cikgu ajar murid yang mula-mula dulu. 2 perkara ni sangat penting cikgu. 2 perkara ni sangat penting. Saya nak kongsi dulu 2 perkara, 2 ilmu ni sangat penting. Sangat penting. Sangat penting 2 guru ni iaitu yang tentang ni dia, 2 penting. Yang pertama pola ayat. Ini ayat untuk ayat cikgu kena ajar yang mula-mula sekali cikgu kena ajar. Okey, mula-mula sekali cikgu kena ajar 1 subjek predikat. Subjek dan predikat. Mesti ajar ni. Yang kedua cikgu kena ajar pola ayat. Yang ketiga cikgu kena ajar susunan ayat. Ini dia. Sebelum yang lain-lain. Sebelum yang lain-lain. Sebelum nak ajar yang lain-lain tu, cikgu kena ajar dulu 1 subjek dan predikat, 2 pola ayat. Yang ketiga susunan ayat. Soalan saya kepada, kalau saya sebagai guru bahasa Melayu lah, saya akan bertanya kepada diri saya, saya ni dah kuasai ke subjek dan predikat? Saya dah kuasai ke subjek dan predikat? Yang kedua, saya tahu ke pola ayat?
Yang ketiga, saya tahu ke susunan ayat? Ini sangat penting. Okey, saya ambil satu contoh lah. Saya ambil satu contoh ya. Saya ambil satu contoh. Okey. Satu, kanak-kanak itu berlari pantas. Kanak-kanak itu sangat pantas berlari. Okey, saya ambil satu ayat contoh ni. Okey, kanak-kanak itu sangat pantas berlari. Okey, soalan yang pertama. Subjeknya apa, predikatnya apa? Okey, subjek. Okey, subjeknya apa? Predikatnya apa? Subjeknya apa, predikatnya apa? Okey, cikgu, tolong jawab cikgu. Tulis jawapan pada ruangan chat. Kanak-kanak itu sangat pantas berlari. Subjeknya apa, predikatnya apa? Kalau kita mengajar cikgu, gunakan teknik soal jawab supaya guru tidak bercakap sorang-sorang dan supaya murid mengambil perhatian. Oh, cikgu bertanya lah. Dalam pengajaran, kita mesti menggunakan teknik soal jawab. Kenapa kita nak menggunakan teknik soal jawab? Yang pertama sekali, kita nak memastikan murid mengikuti pelajaran yang kita sampaikan. Yang kedua, kita nak murid fokus. Yang ketiga, kita dapat tahu murid tu faham atau tidak. Wah, saya tak kongsi rupanya. Saya tak kongsi rupanya. Jom tengok balik. Saya tak kongsi rupanya. Okey, tengok balik Saya ambil satu contoh. Untuk mengetahui, untuk mengajarkan sintaksis, kita perlu fokus 3 perkara ni dulu. 1, 2, 3. Yang pertama, subjek dan predikat. Yang kedua, pola ayat. Yang ketiga, susunan ayat. Saya ambil satu contoh. Contoh ayat. Kanak-kanak itu sangat pantas berlari. Okey, subjeknya apa? Okey, subjeknya kanak-kanak itu. Subjeknya kanak-kanak itu. Predikatnya apa? Sangat pantas berlari. Sangat pantas berlari. Yang ini cikgu perlu diketahui cikgu. Perlu diketahui. Murid perlu tahu subjek. Kalau murid tak tahu subjek predikat ni, memang masalah besar lah. Sebab apa? Daripada subjek dan predikat, barulah murid mengetahui pola ayat. Okay, yang kedua, pola ayatnya. Pola ayatnya apa cikgu? Okey, pola ayat. Okey, cuba cikgu nyatakan pola ayat untuk ayat 2 ni cikgu. Pola ayat. Cikgu dah tahu subjek, cikgu tahu pola ayat. Okey, cikgu Mas dah jawab. Terima kasih cikgu Mas. Okey. Wah, semua orang dah jawab. Bagus, bagus. Bagus. Tapi silaplah cikgu. Cikgu jawab tuju kepada semua orang. Nanti semua orang ikut. Sepatutnya DM kepada saya. DM kepada saya. DM kepada. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada cikgu mengajar ni. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya ucap terima kasih banyak-banyak sebab cikgu jawab. Kalau cikgu tak jawab, saya tak dapat nak membantu cikgu. Okey. Baiklah. Adakah jawapan cikgu betul? Adakah jawapan cikgu betul? Okey cikgu. Cikgu. Adakah jawapan cikgu betul? Adakah jawapan cikgu betul? Okey cikgu.
Macam mana nak tahu pola ayat? Cikgu, macam mana nak tahu pola ayat? Cikgu? Okey, cikgu. Nak tahu pola ayat, kita kena tahu inti subjek apa, cikgu? Apa dia inti subjek, cikgu? Kanak-kanak. Okey. Inti subjek apa, cikgu? Inti subjek kanak-kanak. Inti subjek apa dia? Kanak-kanak. Jadi kanak-kanak tu apa dia? Kata nama. Kalau kata nama, frasa tersebut apa dia? Frasa nama. Ha, ni dia. Inti predikat apa dia, cikgu? Inti predikat apa dia, cikgu? Inti predikat apa dia, cikgu? Inti predikatnya ialah berlari, cikgu. Inti predikat apa dia, cikgu? Berlari. Berlari itu kata apa, cikgu? Kata kerja. Kalau kata kerja, pola ayatnya apa, cikgu? Frasa apa, cikgu? Frasa kerja. Jadi pola ayatnya ialah FN tambah FT. Cikgu, kebanyakan cikgu jawab FNFA. Kebanyakan cikgu jawab apa tadi? FNFA. Tak apa, cikgu, kita belajar, cikgu. Cikgu, kenapakah jawapannya FNFK, cikgu? Okey, saya terangkan. Cikgu faham tak inti? Nombor satu sekali kena faham inti. Itu sebabnya, cikgu, kita apabila kita mengajar murid tata bahasa, cikgu, atau kita mengajarkan tata bahasa kepada murid, terutamanya sintaksis ni, yang asas, kita kena ajar murid inti. Inti tu kita mulakan dengan ayat dasar. Ayat dasar, cikgu. Macam kita ayat dasar kan, apa dia ayat dasar? Apa dia ayat dasar? Cikgu tahu tak ayat dasar tu apa, cikgu? Cikgu, ayat dasar ni ialah ayat yang terdiri pada inti, subjeknya inti, predikatnya inti. Contoh, beliau guru. Tu dia. Beliau guru. Ni inti lah. Inti saja. Kemudian apa dia? Hujan lebat. Hujan lebat. Lagi apa lagi dia? Apa lagi? Pokok. Kita buat kata kerja kata. Dia tidur. Dia tidur. Dia tidur. Dia tidur. Ini ayat inti lah, cikgu. Okey, sekarang kita ambil kanak-kanak itu sangat pantas berlari. Okey, cikgu, tengok saya buat ayat 1A. 1A. Okey, ni 1A lah. Kemudian ayat saya buat 1B. Saya buat 1B. Saya buat 1B. Kanak-kanak itu sangat pantas. Cikgu, betul tak ayat ni? Kanak-kanak itu sangat pantas. Cikgu, betul tak ayat tu? Kanak-kanak itu sangat pantas. Kemudian tengok lagi ayat yang ketiga, ayat yang 1C ni. Ayat yang 1C ni. Kanak-kanak itu berlari. Okey. Cikgu, ayat manakah yang betul?
Ayat 1A betul. Ayat 1B salah. Ayat 1C betul. Jadi pola ayat nak berdasarkan 1B ke 1C, cikgu? Cikgu. Pola ayat kita nak tentukan berdasarkan 1C atau 1B, cikgu? 1C. Berdasarkan 1C. Kenapa, cikgu? Jadi sekarang ni cikgu kena faham ayat ni. Cikgu kena analisis ayat ni. Apa, cikgu, ayat ni? Okey. Kanak-kanak itu ni, cikgu, apa dia? Subjek. Apa dia? Subjek. Berlari ni apa dia, cikgu? Berlari ni ialah predikat. Berlari ni predikat. Sangat pantas ni apa, cikgu? Keterangan predikat. Nampak tak? Nampak ke tidak tu? Jadi kalau cikgu dah faham yang ini, kita pergi yang ketiga, cikgu. Kita pergi yang ketiga. Apa dia yang ketiga, cikgu? Susunan ayat. Yang ketiga apa? Susunan ayat. Susunan ayat. Untuk menukarkan susunan ayat, murid kena tahu subjek, predikat, keterangan predikat. Supaya mudah, cikgu kena buat macam ni. 1 tu subjek, 2 tu predikat, 3 tu keterangan predikat. Kalau keterangan predikat tu banyak, mungkin keterangan predikat 3A, mungkin keterangan predikat 3B, macam tu. Tapi kita ambil 3 sajalah, yang lain kita ambil keterangan. Jadi kalau bentuk 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini susunan biasa. Kalau bentuk 1, 3, 2, ini masih lagi susunan biasa. Kenapa? Sebab subjek masih di depan. Tetapi kalau bentuknya 2, 1, kalau bentuknya 2, 1, 2, 1, 3, susunan songsang. Kalau bentuknya 2, 3, 1, susunan songsang. Kalau bentuknya 3, 1, 2, susunan songsang. Kalau 3, 2, 1, susunan songsang. Nampak? Jadi kita ambil ayat tadi. Kanak-kanak itu sangat pantas berlari. Kanak-kanak itu sangat pantas berlari. Kanak-kanak itu sangat pantas berlari. Jadi nombor satunya apa? Kanak-kanak itu nombor 1. Kanak-kanak itu tu nombor 1. Sangat pantas ni nombor berapa? Berlari ni nombor berapa, cikgu? Ingatkan, kita ajar murid nombor. Ajar murid nombor. Kanak-kanak itu 1. Sangat pantas apa dia? 3. Berlari 2.
132 ayat susunan biasa ya. Okey. Sekarang ni dalam SPM katakanlah tukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang, murid boleh pilih ni dia. Salah satu ni. Murid boleh pilih salah satu sebagai jawapannya. Kalau cikgu nak menyediakan skema, memadailah. Cikgu tanda macam ni dalam jawapan, lepas tu tandakan 213, 231, 312. Okey. Jadi kalau murid pilih 321, 321 ni. Jawapannya apa? 3. Sangat pantas. 21 sangat pantas berlari. Sangat pantas berlari kerana itu. Okey, lengkap cikgu, iaitu 3 perkara ni. 3 perkara ni cikgu, subjek, predikat, pola ayat, susunan ayat. Subjek dan predikat, pola ayat, susunan ayat. Jadi kalau cikgu boleh faham apa yang saya terangkan ini, insya-Allah cikgu akan dapat mengajar murid cikgu. Cikgu dapat mengajar murid cikgu dengan cara yang mudah dan berkesan. Ya, bagus Siti Haida. Baguslah sikit. Okey, alhamdulillah Cikgu Siti Haida dah faham. Cikgu yang lain ni macam mana? Okey, sekarang saya nak bagi peluang cikgu bertanya tentang perkara yang telah saya terangkan tadi. Ya. Okey, kalau cikgu ada soalan, kalau cikgu ada soalan, sila kemukakan cikgu. Saya tengok dalam ni, wah hebat-hebat cikgu Cikgu Jaleha pun ada. Cikgu Siti Rozainin pun ada. Okey cikgu, ada soalan tak cikgu? Marilah kita berkongsi. Cikgu Akmal Ismail, faham ke tak? Ada soalan atau tidak? Okey, nampaknya tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya nak bagi soalan kat cikgu. Saya nak minta cikgu seorang jawab. Sekurang-kurangnya seorang menjawablah. Boleh tak cikgu? Kenapalah cikgu tak nak respon? Cikgu tak nak respon. Okey, oleh sebab cikgu tak nak respon, saya nak panggillah seseorang. Okey, Nurul Sahida. Cuba seorang lain tak nak jawab. Cuba cikgu jawab soalan nombor 2 ni cikgu. Okey. Cikgu, saya letak soalan ni dekat ruangan chat, iaitu tukarkan maksudnya tukarkan ayat yang bergaris kepada ayat susunan songsang. Ini ilmu cikgu. Sebelum cikgu ajak, sebelum saya mengajar cikgu, saya nak cikgu jawab dulu tau. Sebelum saya nak mengajar cikgu, saya nak cikgu jawab supaya cikgu boleh ingat sampai bila-bila.
Siapa jawab betul saya nak bagi hadiah ni. Okey. Saya dah letak soalan tu di ruangan chatting. Saya dah letak soalan tu di ruangan chatting. Cuba cikgu jawab, cikgu. Yang bergaris, saya apabila letak dalam tu yang garis semua hilang, cikgu. Cikgu tengok yang bergaris dekat sini, cikgu. Yang bergaris cikgu tengok dekat sini, yang mana bergaris tu. Berarti tengok yang bergaris saja. Yang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Cikgu tukarkan ayat yang bergaris kepada ayat susunan songsam tanpa mengubah maksud asalnya. Saya bagi masa 3 minit, cikgu. Saya berikan masa 3 minit. Cuba cikgu jawab. Saya suruh cikgu jawab sebab ada benda yang saya nak ajar. Saya nak suruh cikgu menjawabnya sebab ada benda yang saya nak ajar. Okey, bagus Nur Syada. Lagi Nur Syada? Lagi? Ada 2 Nur Syada yang berbeza. Nur Syuhada dengan... Ya, satu syuhada, satu syahada. Saya tak tahu yang berurusan dengan saya yang mana satu ni. Syahada. Nur 1O ke Nur 2O? Nur 2O. Okey. Baiklah. Saya nak sekurang-kurangnya seorang yang menjawab. Kalau semua orang menjawab memang bagus sebab selalu cikgu komplain lah. Cikgu komplain, dia kata budak-budak yang dia mengajar senyap aja, tak ada respon. Tapi saya sekarang mengajar, anak murid saya guru senyap aja, tak ada respon. Maksudnya kalau cikgu tak bagi respon, tak banyak ilmu yang cikgu dapat. Tapi kalau cikgu respon, banyak ilmu yang cikgu dapat. Itu dia. Okey, lagi satu jawapan yang saya nak, iaitu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ingat soalannya, tukarkan ayat yang bergaris kepada ayat susunan songsam. Maksudnya, susunan biasa kepada ayat susunan songsam. Okey, ada ilmu yang nak saya sampaikan. Baik. Sebenarnya bila saya cek balik soalan ni kan, bila saya semak soalan, soalan ni ada kesilapan. Minta maaf. Saya ni tadi, kenapa ni? Okey, saya buang ni lah. Saya buang ni. Okey, ayat ni sebenarnya ada kesilapan. Dah memang ayat songsam. Okey, cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu pening kepala kan? Baik, saya nak beritahu. Saya nak beritahu 2 perkara lah.
Saya nak beritahu dua perkara kat sini. Ataupun satu perkara penting lah. Ayat nombor 1 ni, ayat susunan apa cikgu? Sekarang ni saya kena ubah soalan cikgu. Kena ubah soalan. Sebab saya dah buat silap kan. Pandai dah buat silap. Nak ubah soalan. Saya buat silap Saya buat silap tau. Nyatakan ayat yang bergaris. Nyatakan ayat yang bergaris. Sama ada ayat susunan biasa atau ayat susunan songsang. Dah salah, pandai ubah soalan cikgu. Minta maaf Saya dah banyak kali, sebenarnya soalan asalnya ialah pisahkan ayat. Tapi oleh sebab saya nakkan ayat susunan ayat, saya ubah-ubahlah. Tapi tak perasan. Okey, ayat yang pertama, susunan apa cikgu? Ayat yang pertama, susunan apa? Ayat yang pertama ialah, ayat yang pertama susunan apa cikgu? Susunan biasa. Kenapa susunan biasa cikgu? Sebab 1, 2, 3. Sebab apa? 1, 2, 3. Susunan biasa. Kita ajar budak macam tu. Ayat 1 apa dia? Susunan biasa. 1, 2, 3. Baik, ayat yang kedua. Ayat susunan apa cikgu? Yang ni ada 4 ni cikgu Yang ni ada 4. Iaitu apa dia? Iaitu ayat ni apa dia? 4, 3, 1, 2. Maksudnya 4 tu keterangan predikat. 3 tu keterangan predikat. 4, 3, 1, 2. Maksudnya ayat songsang. Kalau 1, 2, 3 susunan biasa. Yang ni di Jepun ni 4. Apabila ni 3. Apabila ni 3. Semua orang ni 1. Semua orang 1. Semua orang 1. Dapat menggunakan bahasa itu tanpa sebarang keraguan 2. Tu dia. 1, 2 jadi 4. Okey, nombor 3. Ayat susunan apa cikgu? Okey, semua orang saya nak jawab. Semua orang jawab ayat 3. Ayat 3 susunan apa? Ayat 3. Ayat 3 susunan apa? Ayat 3 susunan apa? Okey, saya nak 3 jawapan. Nak daripada 3 orang. Saya nak dari ayat tulis 3 susunan apa? Susunan biasa ke susunan songsang? Ada nombor? 3. Ataupun susunan ayat. 3 tu susunannya 1, 2, 3. Atau 1, 2, 3, 4. Atau 4, 1, 2, 3. Okey. Baiklah, saya nak beritahu cikgu, nombor 3 ni, oleh itu ni tidak termasuk dalam ayat. Okey cikgu? Cikgu, saya nak beritahu ni. Ada perbezaan oleh itu ni tidak termasuk dalam rumah ayat tersebut. Sebab oleh itu ni sekadar penanda apa? Oleh itu tu penanda wacana. Bukan bahagian keterangan yang dikedepankan. Berbeza dengan di Jepun. Di Jepun ini ialah binaan keterangan yang disongsangkan. Jadi di Jepun ni perlu dikebelakangkan. Supaya menjadi 1, 2, 3, 4. Oleh itu ni tidak termasuk dalam
binaan ayat. Cuma oleh itu ni sebagai penyambung wacana saja. Ini yang saya nak beritahu cikgu. Boleh faham tak cikgu? Boleh faham tak? Jadi cikgu kena ajar murid binaan yang binaan yang disongsangkan macam mana? Binaan yang disongsangkan macam mana? Kalau anak murid cikgu songsangkan bahagian perdana wacana, agak-agak macam mana ayat dia? Cuba kita baca. Kerajaan perlu melakukan sesuatu supaya orang ramai menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Oleh itu, pelik tak cikgu? Sedangkan perdana wacana tu nak menyambungkan cerita sebelumnya. Ya. Oleh itu tu bukanlah sebahagian daripada ayat tersebut. Perdana wacana ni diperlukan dalam wacana. Dalam ayat tak perlu. Kalau ada 2 ayat, itu baru dah ada wacana. Kalau 1 ayat, kita tak panggil wacana. Ini yang saya nak kongsi dengan cikgu-cikgu. Okey, ada soalan tak? Yang pertama tadi morfologi, yang kedua ayat. Okey, kalau tak ada soalan, yang ketiga saya nak buat tajuk penyuntingan. Tajuk penyuntingan. Okey cikgu, ilmu penyuntingan ni banyak cikgu. Ilmu penyuntingan ni banyak cikgu. Sebab kita nak gunting ejaan yang salah, nak sunting imbuhan yang salah, nak sunting kesalahan kata atau perkataan yang tidak tepat. Yang keempat, istilah yang tidak tepat. Yang kelima, frasa yang tidak tepat. Kemudian kita nak sunting frasa. Frasa ni banyak cikgu. Frasa ni banyak. Sebab ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama. Dan setiapnya tu ada pecahan. Terutamanya frasa kerja. Frasa kerja tak transitif, frasa kerja transitif, frasa kerja transitif. 1 objek, frasa kerja transitif, 2 objek. Kemudian kesalahan tanda baca. Kesalahan tanda baca. Baiklah. Sekarang ni tugas cikgu yang paling penting ialah cikgu kena bagi murid faham setiap konsep tu. Yang dikatakan kesalahan ejaan tu macam mana? Kesalahan imbuhan. Imbuhan ni terlalu banyak ni. Awalan, akhiran, apitan, sisipan. Ya. Dia ada kata kerja, imbuhan kata kerja, imbuhan kata nama, macam-macam. Okey, baiklah. Jadi, walaupun dalam peperiksaan nanti tidak menghendaki murid menyatakan jenis kesalahan, dalam pengajaran, saya lebih suka cikgu buat macam ni. Cikgu buat macam ni. Cikgu buat macam ni. Contoh, ni tujuan mengajar tu. Dalam SPM nanti, murid senaraikan yang salah dengan jawapan yang betul. Tapi untuk tujuan pengajaran, supaya murid menguasainya, cikgu minta murid menyenaraikan jenis kesalahan. Okey, katakanlah ini yang salah, ini yang betul, kemudian jenis. Ini dalam pengajaran buat macam ni. Dalam peperiksaan je buat macam ni kan tak cukup masa kan? Tujuannya kita nak murid apa dia? Kita nak murid menguasai konsep kesalahan tersebut. Baik, kita ambil. Saya dah tanda dah yang salah ni.
Yang salah dalam ni semua saya dah tanda dah. Saya dah tanda dah. Okey, kita ambil indusi set ni salah. Jadi kita ambil, kita buat kat sini. Okey, nombor 1. Kita ajar murid ikut kesalahan tu, ikut yang mana kita jumpa dulu, kita tulislah. Okey, salah. Okey, yang salah tadi apa dia? Ni dia. Induksi set. Yang betul apa dia? Set induksi. Set induksi. Jenis kesalahan apa dia? Frasa nama. Kita ajar murid macam ni. Frasa nama atau frasa. Jawapan dia, kalau cikgu nak, frasa pun boleh, dalam kurungan frasa nama. Ini tujuan pengajaran ya. Dalam SPM nanti buat sempang aja. Induksi set sempang maksudnya dalam SPM nanti budak jawab macam ni ya. Berbeza tu untuk kita mengajar dengan untuk jawapan dalam SPM. Okey, untuk kita mengajar nanti macam ni je. Kita buat, murid buat induksi set dash set induksi. Sebab masa sudah pasti tak cukup. Set induksi. Macam ni cukup. Okey. Yang kedua kita tengok. Mengetahui tentang tajuk. Okey. Murid ambil mengetahui tentang tajuk. Mengetahui tentang tajuk. Tulis dekat sini mengetahui tentang tajuk. Nombor 2. Kenapa kita tulis 2? Supaya dapat jumlah 11. Okey, yang betulnya apa? Mengetahui tajuk. Kesalahannya apa? Frasa. Atau frasa kerja. Ataupun kalau nak tepat lagi, frasa kerja transitif. Supaya murid menguasai ilmunya. Supaya murid menguasai ilmunya. Okey. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kita ambil yang ketiga. Apa yang salah tadi tu? Salah satu daripada. Kita ambil salah satu daripada. Okey, nombor 3. Salah satu daripada. Jawapan yang betul salah satu atau satu daripada. Okey. Ini frasa je. Wish, frasa je macam mana ni? Okey, maksimum 3 saja frasa. Okey. Frasa nama. Baik. Nombor 4. Apa lagi kesalahan? Jom kita tengok. Nombor 4. Kita ajar murid ikut turutan. Okey. Mengalak. Apa dia ni? Mengalakkan. Okey. Yang keempat. Mengalakkan. Yang betul apa? 2G. Ini kesalahan apa cikgu? Awalan men atau awalan meng? Itu dia. Awalan meng atau meng. Jadi ini ialah kesalahan apa? Imbuhan. Kalau nak tepat lagi, apitan. Imbuhan apitan. Menkan atau mengkan? Buat catatan je ni. Menkan atau mengkan. Ini tujuan belajar. Jangan dalam peperiksaan jangan buat macam ni. Buang masa nanti. Kita nak memastikan murid kita cekap menjawab.
memberi pendapat. Okey. Memberi ni rumuhnya memberi siapa apa. Jadi memberi ni salah. Jawapannya ialah apa dia? Memberikan. Baiklah, di sini ini imbuhan apitan apitan. Jadi murid keliru sama ada awalan men atau men kan. Ini tujuan pengajaran ya cikgu. Kemudian kita cari yang keenam. Yang keenam. Sebab sebagai guru kita perlu meningkatkan kemahiran murid menguasai sesuatu aspek tata bahasa. Kemudian mereka lihat. Jom kita tengok. Mereka lihat ni kesalahan apa? Yang betul apa? Dilihat oleh mereka. Frasa. Tapi yang lebih tepat ialah frasa kerja pasif. Lagi tepat diri ketiga. Kemudian seterusnya yang ketujuh. Okey, yang ketujuh. Yang ketujuh apa dia? Hingga ke akhir. Okey, hingga ke akhir hingga ke akhir. 7 hingga ke akhir. Jawapan yang betul ialah hingga akhir. Wah, soalan ni tak baguslah sebanyak frasa. Banyak frasa. Tak bagus cikgu. Dia sepatutnya dalam 3 2 paling banyak 2 lah frasa. Ni tak baguslah soalan ni sebab banyak sangat frasa. Ni frasa sendi nama. Okey, yang ke-8. Jom kita tengok lagi. Kesalahan kata tak ada ke? Okey. Sesi. Sesi. Okey, sesi. Ni ejaan je tu. Ejaan kata pinjaman. Sesi. Okey, sesi. Jadi, ni ejaan. Baik, seterusnya yang ke-9. Kita tengok yang ke-9. Pembelajaran menyeronok. Pembelajaran ni betul pelajaran ni betul. Ni ejaan ni menyeronokkan ni kena 2 K Okey, 9 menyeronokkan. Menyeronokkan 2 K. Maksudnya ini imbuhan apitan. Imbuhan apitan. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10. Paling sesuai sekali. Paling sesuai sekali. Paling sesuai sekali. Yang betul ialah paling sesuai atau sesuai sekali. Ini frasa adjektif. Frasa adjektif. Yang ke-11. Guru pilih. Guru pilih. Guru pilih. Yang betul ialah dipilih oleh guru. Ini frasa kerja. Frasa kerja pasif. Dah cukup 11. Tetapi cikgu
soalan ni pada saya tak bagus lah. Kenapa tak bagus cikgu soalan ni? Kerana yang pertama kita tengok soalan tentang kata tak adalah cikgu. Soalan tentang kata. Tiada lah. Soalan tentang kata tiada. Kenapa pula ni kat ujung lah ni? Soalan tentang kata tiada. Ejaan satu saja, sepatutnya dua. Kemudian soalan tentang istilah pun tak ada. Soalan tentang istilah pun tiada. Saya buat macam ni supaya cikgu tahu ya. Apabila kita buat bina soalan tu, kita pastikan sekurang-kurangnya tu ada 5 atau 6. Atau tadi saya tanya berapa tadi tu? Sekurang-kurangnya 5 ni. Sekurang-kurangnya 5 kesalahan ada. Tapi yang saya punya ni, yang saya bagi contoh tadi, perasa banyak sangat. Dari segi kesahannya tak betul. Ni saya nak bagi pengalaman kepada cikgu. Okey. Baik. Ada soalan tak cikgu nak tanya kat saya sebelum saya masuk bahasa klasik? Kalau ada soalan cikgu, dipersilakan. Okey cikgu. Saya conteng-conteng nanti saya nak bagi dekat cikgu. Cikgu nak tak cikgu? Tu dia. Siapa yang tulis nak kat sini saya bagilah. Saya bagi Nurul Sahida. Yang tak tulis saya tak nak bagi. Siti Haida kena bagi. Siti Haida dia respon bagus. Okey, tak ramai yang nak. Tak ramai yang nak. Tak ramai yang nak. Jadi tak ramai nak tak jadi bagilah. Kalau semua orang tulis nak, okey. Kalau semua orang tulis nak, saya bagi. Elok yang saya bagi conteng-conteng ni cikgu. Supaya cikgu boleh gunakan dalam ceramah ke. Saya izinkan kalau cikgu nak guna dalam ceramah. Kepada rakan guru ke. Kepada jadi bahan saya ni tak bagus cikgu. Faham tak? Kenapa tak bagus tadi tu? Soalan tadi tak menyeluruh. Soalan kata tak ada, soalan istilah tak ada. Cikgu nak juga ke yang tak bagus ni? Okey. Saya bagi peluang soalan. Cikgu Nur Syahadah. Yang saya buat ni kaedah pembelajaran ya cikgu. Saya ulang balik. Saya ulang balik. Cikgu. Jawapan kepada murid dalam peperiksaan nanti, janganlah cikgu suruh murid buat jawapan macam ni cikgu. Tak cukup masa kan? Buat macam kat atas ni. Induksi set, dash, maksudnya yang mula-mula tu salah lah. Kalau nak tulis pangkah betul ni pun boleh juga, tapi takut buang masa tau. Macam ni pun boleh juga. Takut buang masa tu tak sempat. Okey. Mengetahui tentang tajuk dash, bukan sempang dash mengetahui tajuk macam tu. Dalam peperiksaan buat macam ni. Pemeriksa akan tengok apa yang kamu tulis salah betul. Jangan buat dalam kotak-kotak macam ni. Kan tak sempat nanti.
Jangan buat jenis. Jenis ni tujuan pengajaran, tujuan pemahaman. Tujuan pemahaman. Kalau cikgu nak buat soalan, kalau nak guna soalan dalam buku-buku pun, pastikan 2 saja kesalahan pasar. Kalau dah ambil prasa nama, satu lagi frasa tu prasa kerja atau prasa adjektif. Jangan ambil prasa nama je semuanya. Faham tak? Jadi tolong analisis. Buat macam analisis ada tak? Macam saya dalam buku Memfotes tu memang saya dah buat analisis. Saya dah buat analisis. Setiap tu ada. Tak tahulah soalan ni dari mana pula. Tiba-tiba tak cukup. Okey cikgu, kalau tak ada soalan saya nak masuk. Cikgu, soalan tentang yang ini cikgu, dia tak semestinya 11 cikgu. Kadang-kadang dia buat 2 bahagian tau. Dia buat bahan 1, bahan 2. Bahan 1, 6. Bahan 2, 5. Pastikan kalau 6 tu pun lain-lain. Bentuk kesalahannya kesalahan lain. Barulah orang kata ada kesahan kandungan. Jangan semua ejaan aja. Kadang-kala dia buat kat sini 9 je kita tak tahu sebab jumlah markah tu kadang-kadang boleh berubah. Dia macam ni cikgu, ni pengalaman saya lah masa saya buat penataran format SPM 2004 daripada penataran yang saya buat tu, terkejut apabila dalam peperiksaan sebenar ada 30% tambah baik lah. Dia bukannya bermaksud cikgu yang diberikan soalan contoh yang diberikan kepada kita tu tak semestinya 100% dipatuhi dalam soalan sebenar nanti. Mereka akan membuat tambah baik kerana lembaga peperiksaan ni mereka ada banyak kumpulan. Contoh kumpulan yang menggubal soalan A tu nanti tugas dia gubal aja. Kemudian apabila tiba kumpulan B pula murni saja. Apabila masuk kumpulan C pula pemilihan. Macam itulah. Maksudnya jawatan kuasa tu bukan jawatan kuasa yang sama. Semuanya berbeza. Apabila berbeza, sudah pasti ada tambah baik. Bukan nak tambah tak baik, tambah baik. Begitu juga dalam format baru KSSM ini. Kalau kita tengok contoh, menjerit cikgu, tengok soalan. Kenapa menjerit cikgu? Susah. Susah kan? 10 kali susah kan? Tapi jangan bimbang. Ada penambahbaikan sebab lembaga peperiksaan, mereka biasanya akan membuat kajian rintis. Nak tengok soalan macam ni berapa orang boleh jawab. Soalan macam ni berapa boleh jawab. Jadi perubahan akan dibuat. Yang penting tambah baik. Okey, kita tengok alih bahasa. Alih bahasa. Alih bahasa ni sebenarnya soalan tu senang. Soalan tu senang alih bahasa ni cikgu. Okey, dengar alih bahasa. Okey, alih bahasa. Alih bahasa. Baik, saya ajar kaedah lah cikgu. Kaedah. Senang saja. Konsep dia bentuk ayat tidak boleh diubah. Bentuk ayat tidak boleh diubah. Maksudnya bentuknya kekal. Bentuknya kekal. Yang kita nak ubah ialah yang kosa kata klasik dengan lenggok bahasa klasik tu. Yang kita nak ubah ialah apa dia? Yang dikatakan terpermanai tu apa? Kena tukar sebab dalam bahasa moden ni mana ada terpermanai. Jadi
Bentuk ni kena ubah. Bentuk ayat tidak boleh diubah. Okey. Contoh. Maksudnya apa? Jika ayat dalam bentuk cakap ajuk, tahu tak bentuk cakap ajuk? Kekalkan bentuk cakap ajuk tersebut. Tengok kat bawah ni. Bentuk cakap ajuk tu, ni dia. Ada koma kat sini. Koma. Kemudian buka pengikat kata. Kemudian tanda nokta, tutup pengikat kata. Tengok ni betul-betul Tengok ni betul-betul. Okey. Tengok ni betul-betul. Maka orang Kelang berdatang sembah kepada Sultan. Okey. Kaedahnya cikgu buat macam ni cikgu. Maka ni satu bahagian lah. Maka orang Kelang berdatang sembah kepada Sultan. Ni satu bahagian. Kemudian, ya tuanku. Ni dua bahagian lah. Segala teluk rantau yang lain semuanya menghadap lelaki juga. Dua bahagian. Akan patik sekalian dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekali. Ini tiga bahagian. Okey cikgu, ayat ini ada tiga binaan. Ayat ni ada tiga binaan. Kalau saya namakan binaan ini 1, 2, 3, cikgu 1, 2, 3, kekal tau. 1, 2, 3 tau. Jangan ubah jadi 3, 2, 1, 3, 1, 2. Tu dia. Ingat cikgu Okey, jadi kita ambil nombor 1 ni. Maka orang Kelang berdatang sembah kepada Sultan. Saya gunakan warna hijau. Maka ni cikgu, murid boleh buang terus atau kalau mereka ingat cerita yang sebelumnya, maka ni sebagai penanda wacana lah. Sama ada boleh buang terus atau murid mengingati cerita sebelumnya ataupun ada perenggan yang sebelumnya mungkin membawa maksud oleh itu, selain itu, oleh hal yang demikian, boleh. Boleh kita katakan maka tu sebagai oleh itu. Kalau tak, murid boleh buang terus. Orang Kelang berdatang sembah kepada Sultan. Orang Kelang menghadap Sultan. Ya tuanku, mana boleh kita kata ya tuanku kan? Ampun tuanku. Segala teluk rantau yang lain semuanya menghadap dengan lelaki jua. Ampun tuanku, segala rakyat dari seluruh negeri yang datang terdiri daripada orang lelaki saja. Nampak tak? Ini nombor 2. Ini binaan nombor 2. Yang ni binaan nombor 2. Akan patik sekalian dibawa oleh ada elemen bertentangan kan, boleh tambah. Namun demikian, patik dibawa oleh Tun Perak bersama orang perempuan. Akan patik sekalian dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekalian. Dekat sini ada elemen yang bertentangan. Jadi memang perlulah letak namun demikian. Tapi elemen ni masih sama lagi ni. Yang ketiga. Oleh itu orang Kelang menghadap Sultan. Ampun tuanku, segala rakyat dari seluruh negeri yang datang terdiri daripada orang lelaki sahaja. Namun demikian, patik dibawa. Kalau tak ada namun demikian, okey saya buang. Macam mana ayat tu jadi? Kan dia tak kena. Jadi kena tambahlah sikit. Tu penanda wacana je lah. Namun demikian tu penanda wacana bertentangan. Maksudnya penanda wacana tu boleh kita buang sahaja atau boleh kita masukkan. Kalau tidak, keberterusan ayat, kesinambungan ayat tidak akan kelihatan. Okey, yang kedua. Jika ayat dalam bentuk cakap pindah,
ayat penyata. Kekalkan bentuk cakap pindah tersebut. Contoh, dan atau akan, dan akan Tun Perak membawa orang Kelang ke Melaka dengan anak isterinya sekali. Jadi jawapannya, ini semua ayat cakap pindah. Namun demikian, Tun Perak akan membawa orang Kelang ke Melaka dengan anak isterinya sekali. Dalam bahasa Melayu moden, kata bantu akan perlu hadir sebelum kata kerja. Kena ingat tu. Dalam bahasa Melayu moden, kata bantu akan perlu hadir sebelum kata kerja. Itu kalau ayat cakap pindah, kekalkan ayat cakap pindah. Okey, kemudian jika ayat dalam ragam aktif, kekalkan ragam aktif tersebut. Contoh, maka Raja Benua Siam terlalu marah, lalu menyuruh berlengkap akan menyerang Melaka. Jadi, maka ni sesuailah dengan kita gantikan dengan oleh hal yang demikian. Raja Benua Siam kekalkan. Oleh sebab raja terlalu marah ni kita kena tukarlah. Sangat murka. Lalu menyuruh ni ganti apa? Menitahkan tenteranya. Kat sini dia tak ada menyuruh berlengkap. Sebab dalam bahasa moden, kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek. Dia menitahkan siapa? Sudah tentu menitahkan tenteranya. Supaya bersiap sedia. Berlengkap tu bermaksud supaya bersiap sedia. Akan menyerang Melaka, untuk menyerang Melaka. Sebab lebih tepat untuk, sebab tujuan kan. Jadi cuba tengok sini. Maksudnya dekat sini, maka ni satu bahagian. Kemudian Raja Benua Siam terlalu marah, dua bahagian. Dua bahagian. Lalu menyuruh berlengkap menyerang Melaka, tiga bahagian. Jadi susunan 1, 2, 3 ni jangan ubah. Dah bentuknya begitu, jangan ubah. Kita ajar murid. Maksudnya ikut, maka tu nak ganti apa? Atau tak perlu ganti. Kalau tak perlu ganti, buang saja. Tapi dalam konteks ni, sebab seolah-olah dia dah bercakap sesuatu dekat atas tu, kemudian dia ambil keputusan kan. Mestilah oleh hal yang demikian. Atau oleh itu, atau oleh hal yang demikian lebih kurang, hal ini menyebabkan. Jadi Raja Benua Siam sangat murka lalu menitahkan tenteranya supaya bersiap sedia untuk menyerang Melaka. Okey, jika ayat dalam ragam pasif, kekalkan ragam pasif tersebut. Contoh, dari zaman dahulu kala, negeri Siam itu Syahrun Nuwi namanya disebut orang. Sejak zaman dahulu, negeri Siam dikenali sebagai Syahrun Nawi. Nampak tak? Masih lagi dalam, okey, sejak dari zaman dahulu kala ni nombor 1. Negeri Siam itu Syahrun Nawi namanya disebut orang. Ini lenggok bahasa lama. Kita tukarkan lenggok bahasa moden. Negeri Siam itu Syahrun Nawi namanya disebut orang. Jadi kita buat negeri Siam dikenali sebagai Syahrun Nuwi. Okay. Dan raja-raja di bawah angin ini semuanya takluk kepadanya. Kebanyakan negeri di sebelah timur, raja-rajanya terletak di bawah pemerintahan Siam. Itu maksudnya semuanya takluk kepadanya. Bermaksud raja-rajanya terletak di bawah pemerintahan Siam. Dan namanya rajanya Bubunya. Yang rajanya bernama Bubunya. Jadi kita ajar budak tu. Ni ada berapa ni? Ada berapa ni? Okey, ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi susunannya mestilah apa dia?
Susunannya 1, 2, 3, 4. Okey. Okey Yang ni tentang alih bahasa moden. Ada soalan tak tentang alih bahasa moden? Okey, kalau tak ada soalan, jom kita tengok selepas bahasa klasik apa dia Selepas bahasa klasik peribahasa tak? Okey, kita tengok peribahasa. Kita tengok peribahasa. Okey, peribahasa peribahasa. Baik, berformat SPM. Baik, untuk format SPM pada kali ini, soalan peribahasa tu kebanyakannya ada dua benda yang dikemukakan lah. Satu, kemungkinan menyatakan peribahasa. Apa peribahasanya? Kemudian yang kedua, mengemukakan maksud. Mengemukakan apa? Maksud. Peribahasanya apa? Maksudnya apa? Dah dapat peribahasa, nyatakan maksud. Kemudian yang kedua, kemungkinan murid dikendaki menyatakan 3 peribahasa, menyenaraikan 3 peribahasa. Lepas tu, murid dikendaki menyatakan peribahasa yang sama maksud. Yang sama maksud. Kemudian yang ketiga, mengemukakan yang ketiga mengemukakan 3 peribahasa. Kemudian bina ayat dengan menggunakan peribahasa tersebut. Ataupun menyenaraikan 3 peribahasa, kemungkinan 2, kita tak tahu. Kemudian, berikan peribahasa lain yang berlawanan maksud. Berlawanan maksud. Yang kelima pula, mengisi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai, kemudian kemukakan makna peribahasa tersebut. Isi tempat kosong pun ada. Dan macam-macam lah, asalkan macam-macam lagi soalan tentang peribahasa. Kalau cikgu boleh cipta, cikgu ciptalah. Yang saya dapat ni 5 saja. Yang penting ada 2 perkara. Ada 2 kerja. Kebanyakan dalam format baru ni 2 perkara. Rumusan 2 bahan. Karangan 2 fokus. Macam itulah. Pemahaman umum pun macam tu juga. 2 bahan. Macam tu. Okey, kita tengok soalan contoh. Ni dia. Dalam peperiksaan, murid tidak perlu buat macam ni. Ini untuk memudahkan saya sebab ni dalam buku saya. Untuk memudahkan saya. Isikan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi. Soalan ni salah ni, isikan 3 peribahasa, nyatakan. Ini patutnya nyatakan 3 peribahasa. Ini bukan isikan, ni nyatakan. Nyatakan. Nyatakan 3 peribahasa yang sesuai. Kemudian kemukakan makna peribahasa tersebut. Lebih kurang macam inilah. Okey cikgu, ada soalan ke tidak? Nak tanya sebab kita telah sampai ke penghujungnya. Ni maksud. Senaraikan 3 peribahasa, kemudian nyatakan maksud. Ni yang ketiga. Kemukakan 3 peribahasa, kemudian bina ayat.
Kemudian yang keempat, senaraikan 3 peribahasa, kemudian berikan peribahasa lain yang berlawanan. Kemudian peribahasa yang sesuai isi tempat kosong, kemudian makna. Okey cikgu. Ada soalan ke tidak? Alhamdulillah tak ada soalan. Nak tanya cikgu? Cikgu nak tanya boleh? Boleh, memanglah nak suruh Okey. bertanya. Okey, yang tadi yang cikgu kata berlawanan, tu maksudnya bukan macam bersamaan ke? Contohnya kita kata baik hati, yang berlawanan dengan baik hati apa dia? Busuk hati kan? Faham tak? Oh, yang berlawanan lah. Sebab sebelum yang ni berlawanan istilah kan maksud. bersamaan. Oh, yang ni berlawanan pun ada ya? Iya, kalau bersamaan ada, berlawanan ada lah cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Jadi sekarang ya cikgu jangan jangan menerima bulat-bulat soalan contoh yang diberikan oleh dalam buku-buku latihan macam dalam buku saya ke. Jangan percaya sangatlah. Yang bagusnya cikgu cipta sendiri. Tengok, cikgu Khalid punya buku ni ada 5 saja. Aku ada 7 ni. Cikgu tambahkanlah. Tambah. Sebab prinsip penggubalan soalan tu dia ada 2 lah, ada 2. Menyatakan peribahasa atau maknanya. Menyatakan peribahasa atau bina ayat. Menyatakan peribahasa ataupun cari maksud yang bertentangan. Macam itulah. Apa lagi yang cikgu terfikir? Cikgu kena cipta. Ni kemahiran mencipta cikgu. Tapi nanti kalau lembaga perbezaan suruh menyatakan peribahasa je, itu dah cukup baik cikgu. Maksudnya soalan itu telah dipermudah. Dan cikgu juga tak boleh percaya juga. Nanti dalam SPM mesti ada 2 soalan yang dikemuka, 2 perkara yang dikenaki. Satu, menyatakan peribahasa berdasarkan situasi. Lepas tu mencari peribahasa yang sama. Jadi kalau ujian rintis didapati bahawa soalan tu sangat sukar, dari dalam peperiksaan sebenar, dia buat macam biasalah, macam dulu-dulu. Nyatakan 3 peribahasa berdasarkan situasi petikan. Itu aja. Tetapi dalam pengajaran, kita buat macam ni cikgu. Kita buat yang lebih sukar. Lebih sukar. Sebab konsepnya dalam KSSM ini kebanyakannya bahan tu 2. Rumusan sekurang-kurangnya 2 fokus. Karangan pun sekurang-kurangnya 2 fokus. Pemahaman umum pun 2 fokus. Nobel pun ada 2. Satu soalan petikan dan satu lagi soalan huraian. Kebanyakannya semua 2. Rumusan lagi jelas ya. 2 bahan, satu petikan, satu bahan grafik. Semua 2. Okey cikgu, ada soalan? Nampaknya kalau tak ada soalan, sampai di sinilah cikgu. Yang dapat saya berkongsi maklumat dengan guru-guru. Jadi petang ni saya ada buat kelas untuk guru-guru. Saya ada kelas. Kalau cikgu nak hadir, silakan. Sebab kelas tu percuma. Kelas tu percuma. Pada pukul 2.30 hingga 4.30 petang ni. Petang ni saya akan huraikan tajuk transformasi generatif dalam penyelesaian masalah tata bahasa. Banyak masalah tata bahasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan transformasi atau kaedah atau teknik transformasi generatif kerana tata bahasa Dewan merupakan sebuah buku tata bahasa yang banyak menggunakan pendekatan TG dalam huraiannya. Baiklah, cikgu, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengundang saya untuk mengendalikan
kursus yang pendek inilah, ni kursus pendek lah 2 jam kan. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang masalah, tadi ada orang bertanya kepada saya, Cikgu Galib, macam mana nak huraikan konsep untuk sebagai kata hubung komplement, untuk sebagai kata hubung pancangan keterangan, dan untuk sebagai kata sendi nama. Senang saja. Kalau hadiah ini untuk ibu tu sebagai predikat atau keterangan predikat, maka itulah untuk ibu, untuk diikuti oleh kata sendi. Maksudnya untuk tu menjadi kepala frasa. Kalau kita katakan untuk menangani masalah itu, komplement itu sebagai subjek atau itu sebagai pelengkap, maka untuk tu komplement. Kalau untuk itu terletak di bahagian keterangan, contohnya mereka mendalamkan sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat berulang. Untuk di situ keterangan, itu kata hubung pancangan keterangan. Kita kena tahu kalau untuk menjadi kepala frasa, untuk ialah kata sendi. Kalau untuk menjadi kepala klausa, untuk tu kata hubung. Tetapi kata hubung yang mana? Kalau klausa tersebut sebagai subjek atau sebagai pelengkap ataupun sebagai predikat, untuk tu ialah kata hubung komplement. Kalau untuk tu terletak di nombor 3 bahagian keterangan, maka untuk tu ialah kata hubung pancangan keterangan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.